Hai korang, selamat datang ke channel Accountish bersama Cikgu Fazli. Baik, dalam video kali ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan kelab dan persatuan. Dalam video yang lepas kita dah belajar akaun penerimaan dan pembayaran dan juga akaun yuran. Okay, this time kita nak belajar pasal akaun kawalan dan juga akaun perdagangan, dan selepas ni kalau ada masa kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan. Tapi untuk video ni kita fokus kepada nombor 3 dengan nombor 4 dulu. Akaun kawalan dan juga akaun perdagangan. Baik. So, bila kita kena buka akaun kawalan? Akaun kawalan ada dua, akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Bila kita kena buka akaun kawalan? Ada dua jawapannya. Pertama, kalau soalan suruh. Kalau soalan cakap, anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum terima. Ni you cannot say no, mesti kena sediakan. Okey, yang kedua, kalau ABT dan ABB direkod di 3 tempat. Kadang-kadang soalan dia jahat sikit, dia tak bagi tahu kita nak kena buat apa. Tapi sebenarnya kita kena buat dan ada markah part tu. Okey, so kalau ABT dan ABB ni dinyatakan di 3 tempat dalam soalan, maka dia nak bagi tahu kita kena buka akaun kawalan. Okey, contohnya soalan ni. Kita tengok ABB. ABB minuman, perniagaan ni dia menjual minuman, dia ada berhutang dengan ABB. So dia ada satu di sini awal, dua di sini akhir, dan lagi satu ada ABB di akaun penerimaan pembayaran sebelah kredit. So bila jumpa 3 tempat ni, walaupun soalan tak suruh, kena buka akaun kawalan belum bayar. Okey. So kenapa kita kena buka akaun kawalan belum bayar? Tujuannya adalah kita nak kira belian kredit. Apa tu belian kredit? Belian yang dibuat secara hutang. Kenapa kena kira belian kredit? Sebab kita nak kira jumlah belian. Okey, apa tu jumlah belian? Jumlah belian ialah belian kredit tambah belian tunai. So nak cari jumlah belian kena ada belian kredit. Nak cari belian kredit kena buka akaun kawalan. Okey, so how about belian tunai? Belian tunai dapat mana-mana. Belian tunai biasanya dia akan bagi tahu kat dalam soalan kan. Contohnya soalan ni korang boleh tengok. Okey, soalan ni tiada belian tunai. Tak boleh nak bagi contoh. Baik. So, jelasnya belian kredit tambah dengan belian tunai sama dengan jumlah belian. Okey. So, kenapa nak kena cari jumlah belian? Jumlah belian ni nanti kena direkodkan. Kita akan guna ketika kita sediakan akaun perdagangan. Okey, nampak tak? Dia punya connection. Baik. So, akaun kawalan belum bayar. Okey, akaun kawalan belum bayar, dia punya format macam mana? So, ni format dia berbentuk T. Akaun kawalan belum bayar ialah liability. So, bila liability, Ablah cakap bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Maka baki BB akan berada di sebelah kredit sebab tambah sebelah kredit. Baki HB automatik masuk dekat sebelah debit. Okey, kat sini kita ada bank dan kat sini kita ada belian. Baik. So, macam mana kita, bank tu macam biasa, bank kita akan jumpa dekat akaun penerimaan dan pembayaran. Bila sebut bank je, cepat-cepat tengok akaun penerimaan dan pembayaran. Baki BB tengok kat tarikh awal, baki HB tengok dekat tarikh akhir. Tapi belian ni, macam mana kita nak kira belian? Jumlah yang debit tolakkan dengan jumlah yang debit tolakkan dengan jumlah yang kredit. So, bezanya tu ialah belian. Belian tunai ke belian kredit ni adalah belian kredit. Okey, baik, seterusnya akaun kawalan belum terima. Kenapa kita buka akaun kawalan belum terima? Sebab kita nak kira jualan kredit. Kita menjual barang kepada pelanggan secara hutang. Dia tak bayar lagi kat kita. Okey, so kenapa kena kira jualan kredit? Sebab kita nak kira jumlah jualan. Jumlah jualan. Apakah itu jumlah jualan? Hasil tambah jualan kredit dan juga jualan tunai. Tambah dua-dua, dapat jumlah belian. Okey, kenapa pula nak kena cari jumlah jualan? Sebab jumlah jualan ni nanti kita nak guna dalam akaun perdagangan. Okey, so sama macam akaun kawalan belum bayar tadilah. Baik. So, apakah format akaun kawalan belum terima? Formatnya macam ni, berbentuk T. ABT ialah asset, so dia bertambah sebelah debit. Ablah cakap. Okey. Dan dia berkurang sebelah kredit. Oleh kerana dia bertambah sebelah debit, maka baki BB-nya di sebelah debit, baki HB biasanya kredit. Di sebelah kredit kita ada bank. Mana nak cari bank ni? Bank ni ada dalam akaun bank ataupun akaun penerimaan dan pembayaran, dia akan tulis ABT. Okey.
Dan last kali kita dapat jualan. Macam mana cari jualan? Jumlah yang di sebelah kredit tolakkan dengan jumlah yang sebelah debit. Bezanya tu adalah jualan. Jualan kredit. Okey, so, jualan kredit ni nanti kita akan tambah dengan jualan tunai untuk kita kira jumlah jualan. Baik. So, seterusnya kita nak discuss pasal akaun perdagangan. Akaun perdagangan dia disediakan sekiranya kelab persatuan ada menjalankan perniagaan. Okey, kalau tak ada perniagaan maka tak perlu buka akaun perdagangan. Kalau ada perniagaan kena buka akaun perdagangan. Okey, biasanya soalan akan bagi kita ni. Yang awal dengan akhir. Okey. Kemudian dia akan bagi kita buku tunai ataupun akaun bank ataupun akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, sebagai contoh di sini kita ada jualan minuman 5770. Ini ialah jualan secara tunai sebab dia ada di buku tunai. Okey. So, bagaimana cara, apa tujuan anda buka akaun perdagangan? Kita nak kira untung daripada jualan. Dia jual minuman, berapa untung dia? So, formulanya very simple. Jualan tolakkan dengan kos jualan. Lebih kurang sama macam apur, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. So, jualan tolak kos jualan. Nak kira kos jualan, formulanya ialah inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Audi tak ada. Audi tak ada dalam kelab persatuan. Kenapa? Sebab kelab persatuan ni kadang-kadang jual air je. Jual cenderahati je. So, tak ada duty import, insurans atas belian, that one, no need. Okey, so kita tak ada Audi. So, formulanya jadi macam ni. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir tambah belanja. Okey, tambah belanja. So, ini formula untuk kos jualan. So, kira kos jualan, tolakkan dengan jualan, korang akan dapat untung jualan. So, this is the format. Okey, tengok jualan, tolak dengan kos jualan. Cikgu letak tajuk di situ. Okey, so nak kira kos jualan, inventory awal tambah belian tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey, kos jualan ni tambahkan dengan belanja. Okey, korang akan dapat letak dekat sebelah kanan, tolakkan, kita akan dapat untung jualan. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Untuk video seterusnya, insyaAllah kita akan sambung pembelajaran, perbincangan yang lanjut berkenaan kelab dan persatuan. Sekian, terima kasih.